Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada hari ini, saya akan terangkan latar belakang dasar kebudayaan kebangsaan. Pada mulanya, dasar kebudayaan kebangsaan ini telah dibentukkan bagi mewujudkan perpaduan negara dan integrasi nasional melalui aspek kesenian dan kebudayaan. Dasar ini juga menjadi garis panduan masyarakat bagi membentuk dan mengekalkan identiti sebagai warga negara Malaysia. Sejarah pembentukan dasar kebudayaan kebangsaan ini telah digubal dan diperakui melalui Kongres Kebudayaan Kebangsaan pada tahun 1971. Kongres ini juga boleh dianggap sebagai lanjutan daripada Kongres Rakyat pada tahun 1956, iaitu Kongres Kebudayaan Kebudayaan Melayu. Kongres ini juga dirasmikan oleh Perdana Menteri Malaysia kita yang kedua, iaitu Tun Abdul Razak Husin, bertempat di Dewan Tengku Kaunselor Universiti Malaya Kuala Lumpur. Dan kongres ini juga dianjurkan oleh Kementerian Kebudayaan, Belian dan Sukan. Petikan ucapan yang diberi oleh Tun Abdul Razak Husin ketika perasmian Kongres Kebudayaan Kebangsaan ialah kita mesti mengubal satu identiti bangsa Malaysia dengan mengambil kira semua kaum dan agama. Beliau juga menegaskan bahawa sebab sudah sampai waktunya bagi kita menentukan identiti atau kepribadian kebangsaan sebagai satu bangsa yang mempunyai maruah dan martabat seperti bangsa-bangsa lain yang merdeka dan berdaulat di dunia ini. Seterusnya, Syafiq akan terangkan objektif. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Dan pelaksanaan objektif dasar ini boleh dicapai melalui 5 perkara berikut. Yang pertama adalah pemulihan pemeliharaan dan pembangunan kebudayaan ke arah menguatkan asas-asas kebudayaan kebangsaan melalui usaha sama, iaitu penyelidikan, pembangunan, pendidikan, pengembangan dan perhubungan budaya. Yang kedua, meningkat dan mengukuhkan kepimpinan budaya melalui usaha membimbing dan melatih peminat, mendukung dan menggerak kebudayaan seluas-luasnya sebagai jentera pembangun yang berkesan. Yang ketiga, mewujudkan komunikasi yang berkesan ke arah kesedaran kebangsaan. Yang keempat, memenuhi keperluan sosial budaya. Dan yang terakhir, yang kelima, meninggikan taraf dan mutu kesenian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tibanya giliran saya untuk menerangkan tentang keberhasilan dasar kebudayaan kebangsaan. Di sini saya akan menerangkan tentang keberhasilan dasar yang sudah diimplikasikan oleh kerajaan. Yang pertama adalah Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan telah menjalankan penyelidikan ke atas kebudayaan penduduk tempatan untuk memeliharanya. Usaha-usaha itu dicapai melalui aktiviti-aktiviti pembangunan, persembahan seni oleh Kompleks Budaya Negara sebagai pengelola dan urus setia perhubungan kebudayaan antarabangsa. Majlis Kebudayaan Negeri memberi khidmat nasihat bagi mengukuhkan pertubuhan-pertubuhan kebudayaan dan memberi kerjasama dengan badan-badan antarabangsa. Di samping itu, Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan menitik beratkan pelibatan pihak lain juga kerana ia adalah sangat penting dalam pelaksanaan dasar ini. Mereka termasuklah kementerian-kementerian dan jabatan-jabatan kerajaan pusat, kerajaan-kerajaan negeri, badan-badan berkanun dan pihak swasta serta pertubuhan-pertubuhan kebudayaan. Peranan kementerian atau jabatan, kerajaan-kerajaan negeri dan badan-badan berkanun yang lain adalah sama penting dalam melaksanakan strategi dasar ini.
di dalam pengurusan harian dan pelaksanaan dasar-dasar semasa. Peranan pihak swasta dan pertubuhan-pertubuhan kebudayaan kian diperlukan di mana badan-badan ini boleh memainkan peranan menjalankan usaha, pembinaan dan kemajuan kebudayaan di peringkat organisasi masing-masing dan seterusnya membiayai penajaan program atau projek-projek kebudayaan. Kementerian juga meluaskan pelaksanaan ini melalui rangkaian-rangkaian televisyen dan radio bagi membantu menunjukkan identiti bangsa. Antara contoh rangkaian televisyen adalah seperti program bintang RTM, Anugerah Skrin dan rangkaian radio seperti Radio Era dan Sinar FM. Seterusnya, dari segi akademik pula, bahasa ibunda digunakan di sekolah kebangsaan, manakala bahasa Cina di sekolah kebangsaan jenis Cina dan bahasa Tamil di sekolah kebangsaan jenis Tamil. Selain itu, bahasa-bahasa ini juga diajar di sekolah kebangsaan di mana sekolah kebangsaan menubuhkan kelab dan persatuan bahasa-bahasa di bawah unit core curriculum. Seterusnya, Kementerian Kebudayaan juga menubuhkan Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negara iaitu JKKN dan juga Sekolah Seni iaitu Aswara. Di UiTM dan UM pula, mereka menubuhkan Fakulti Kebudayaan di mana pelajar akan mempraktikkan budaya-budaya kita. Dan akhir sekali, adanya citra warna iaitu program mengenengahkan lagi seni tari, seni muzik, seluruh budaya dan kaum di Malaysia. Terima kasih. Kementerian juga meluaskan pelaksanaan ini melalui rangkaian-rangkaian televisyen dan radio bagi membantu menunjukkan identiti bangsa. Antara contoh rangkaian televisyen adalah seperti program bintang RTM, Anugerah Skrin dan rangkaian radio seperti Radio Era dan Sinar FM. Seterusnya, dari segi akademik pula, bahasa ibunda digunakan di sekolah kebangsaan, manakala bahasa Cina di sekolah kebangsaan jenis Cina dan bahasa Tamil di sekolah kebangsaan jenis Tamil. Selain itu, bahasa-bahasa ini juga diajar di sekolah kebangsaan di mana sekolah kebangsaan menubuhkan kelab dan persatuan bahasa-bahasa di bawah unit core curriculum. Seterusnya, Kementerian Kebudayaan juga menubuhkan Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negara iaitu JKKN dan juga Sekolah Seni iaitu Aswara. Di UiTM dan UM pula, mereka menubuhkan Fakulti Kebudayaan di mana pelajar akan mempraktikkan budaya-budaya kita. Dan akhir sekali, adanya citra warna iaitu program mengenengahkan lagi seni tari, seni muzik, seluruh budaya dan kaum di Malaysia. Terima kasih. Cadangan yang dapat mengetengahkan budaya di negara kita ialah mempromosikan warisan budaya Malaysia di dalam dan di luar negara dengan mengadakan kempen Tahun Melawat Malaysia. Contohnya, kempen Tahun Melawat Malaysia 2014 bukan sahaja dijangka memberi kenangan dan pengalaman indah tetapi juga dapat mengeratkan ikatan persahabatan serta menggalakkan pemahaman yang lebih baik antara satu sama lain tentang warisan dan budaya masing-masing. Pelbagai program menarik dijalankan, antaranya jualan kraft tangan, pameran lukisan batik, anyaman rotan dan gerai makanan yang menghidangkan masakan istimewa dari 14 negeri di Malaysia. Seterusnya, menganjurkan program pertukaran belia antarabangsa. Program pertukaran belia antarabangsa merupakan program tahunan di bawah Kementerian Belia dan Sukan. Contoh program yang ditawarkan ialah Malaysia Korea Youth Exchange Program. Program ini dapat mempromosi budaya Malaysia dengan cara
kita mempamerkan dan mengamalkan cara hidup masyarakat di Malaysia. Dan yang terakhir ialah menganjurkan festival kebudayaan. Contohnya mengadakan pertandingan pakaian tradisional Melayu, pertandingan boria peringkat sekolah rendah dan menengah, dan permainan rakyat seperti pertandingan tarik tali, galah panjang, congkak dan batu seremban.